Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Malaikat kamu merasa hairan terhadap kelakuan kamu yang buruk itu. Mereka hairan kenapa kamu suka banyak berdusta dalam hal dan urusan kamu. Mereka hairan bila kamu berdusta dalam pengesaan kamu kepada Allah, dalam kata bicara kamu tentang mahal dan murah, tentang keadaan para penguasa dan para orang kaya. Si fulan telah makan, si fulan telah pakai, si fulan sudah berkahwin, si fulan menjadi kaya, si fulan menjadi miskin. Tidakkah kamu tahu semua ini adalah amalan yang sia-sia, omong kosong, yang hanya akan menyebabkan kutukan dan siksaan daripada Allah Ta'ala. Segeralah bertaubat dan tinggalkan kerja-kerja dosa semacam ini. Kembalilah kepada Tuhan kamu, bukan kepada selain Dia. Ingati Dia dan lupakan semua yang selain Dia. Mengikut cakapku ini adalah tanda adanya iman, dan lari daripadanya adalah tandanya munafik. Hai orang yang suka menikamku, marilah kita timbang keadaanku dan keadaanmu di atas neraca timbangan syariat. Siapa yang keadaannya keliru dan palsu, patutlah dia ditikam dan didustakan, lalu dipulaukan sampai dia mati. Atas nama Allah Ta'ala, cuba tunjukkan dirimu, jangan bersembunyi, dan jangan melarikan diri seperti orang makhanis, yakni pondan, bukannya makhnus, makhanis. Itulah sifat orang yang pengecut, penyia-nyia dan banyak bicara. Celaka engkau. Nanti sedikit masa lagi akan terdedah tembelangmu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami dan janganlah pecahkan tembelang kami di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dahulu bicara kita tentang bagaimana keistimewaan para wali Allah dan bagaimana kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita juga bicarakan tentang jalan-jalan penyesatan syaitan. Apa yang syaitan dan iblis akan lakukan supaya manusia menjadi hambanya, mengikuti telunjuknya dan mengikuti segala perkara yang diinginkannya. Maka Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita dalam melawan segala jalan-jalan kesesatan syaitan ini dengan kita membentengi diri kita, berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Berdoa kepada Allah supaya Allah mengurniakan kepada kita pendekatan di sisinya dan juga kekuatan di sisinya. Dan berdoa pada Allah supaya kita cintakan akhirat. Kerana syaitan menjadikan dunia sebagai senjatanya, dan kita meninggalkan pergantungan kita pada sebab musabab dan mengembalikannya kepada Allah semata-mata. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengingatkan kepada kita betapa bahayanya berbohong dengan Allah, yang kita dah sebut mukaddimahnya pada semalam tentang firman Allah Ta'ala
Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian dan kutukan di sisi Allah bila kamu berkata apa yang kamu tak buat. Di antara kelakuan manusia, kata Syekh Abdul Qadir, malaikat merasa hairan. Apa maksud malaikat merasa hairan? Bukan hairan kerana macam kita sebut hairan, sesuatu yang membingungkan kita. Hairan di sini menunjukkan bahawa malaikat mengeji perbuatan kita. Macam kita sebut hairan ini nampak baik tapi dia buat macam ni. Maksudnya kita mengeji. Kata hairan. Hairan ni, orang ni belajar tapi macam tak tahu. Hairan tadi bermaksud mengeji. Saya hairan dengan kamu pergi sekolah setiap hari tapi buku tak bawa, misalnya, menunjukkan kejian, perbuatan yang tak layak. Maka malaikat mengeji manusia atas perbuatan yang tak layak. Apa dia? Tidak bersifat benar dengan Allah, tidak bersifat benar dalam pengesaan pada Allah. Ya, dia kata Allah berkuasa, Allah yang menjaga, Allah tempat bergantung harap. Ternyata dia bergantung harap ni pada manusia. Dia kata dia cuma takutkan Allah, dia cuma cari redha Allah. Ternyata yang ditakutkan ialah manusia, yang dicari redha pula manusia. Sedangkan malaikat terus mencatat. Dia kata dia nak jadi hamba Allah yang sebenar, hamba Allah bertakwa. Ternyata kesibukannya pada perkara-perkara yang sia-sia. Dia sibuk nak tanya siapa kahwin, siapa bercerai, orang tu pakai baju apa, orang tu kerja apa. Dia sibuk dengan hal-hal ini. Barang murah ke barang mahal, ini tempat eksklusif tak eksklusif. Artinya kalau kita bermuhasabah dalam beberapa aspek yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama ialah, apakah benar kita dalam ibadat pada Allah? Maksudnya apakah kita benar-benar ikhlas? Maksudnya apakah benar-benar ibadat itu betul, tepat, ikut sunnah? Maksudnya apakah kesibukan kita memang dalam ibadat? Dan apakah benar dalam ibadat ini benar-benar kita persembahkan ataupun kita melakukannya mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencari pahala di sini, kelebihan di sisinya. Pertama tadi kita katakan kita nilai balik ibadat kita, apakah ikhlas kepada Allah, bukan kerana orang pujian itu dan ini. Apakah ibadat kita tepat mengikut ilmu yang diajar? Dan yang ketiga, apakah kesibukan kita benar dalam ibadat, atau kesibukan kita dalam hal duniawi? Dan apakah benar dalam kita buat ibadat tadi kita benar-benar nak cari pahala di sisi Allah, keredaan di sisi Allah, takutkan murka Allah? Ini hal-hal yang mana ibadat ini ditujukan khas kepada Allah. Kemudian kita lihat soal Syekh Abdul Qadir suruh kita muhasabah. Apakah kesibukan kita pada perkara yang sia-sia? Kita berbicara tentang pakaian, berbicara tentang makanan, berbicara tentang orang itu, orang ini, gosip itu, gosip ini. Berbicara tentang mahal murah, makan minum. Bicara tentang hal-hal yang sebenarnya kalau malaikat catat ni kita tak dapat apa pahalanya. Artinya kalau secara jujur, hari yang saya habisi, apakah yang tercatat di sisi malaikat itu baik-baik ataupun sia-sia ataupun mungkar? Kita dapati mungkin kita banyak melakukan perkara sia-sia yang disebut sebagai batalah. Terbatalah, iaitu orang yang buat perkara-perkara yang sia-sia. Tapi bila kita buat sesuatu, kita misal kata ditugaskan bekerja kat satu syarikat, kerja kita 8 jam. Macam biasalah kita masuk pukul 8, keluar pukul 5 petang, misal kata. Baik, majikan kita yang gajikan kita dengan gaji tertentu 8 jam, dia akan nilai kita buat apa selama 8 jam. Kalau kita buat benda yang sia-sia, tak menguntungkan syarikat, kita buat sia-sia, tak membangunkan diri kita sebagai ahli syarikat, pekerja syarikat, lalu 8 jam kita habiskan, syarikat tak untung apa-apa, dan kita tak buat sesuatu yang menguntungkan syarikat, bukankah kita buat perkara sia-sia dan kita tak layak mendapat gajinya?
Tuan-tuan, appoint saya orang pekerja. Kita buka kedai makan, kerja dengan saya. Tiba-tiba kita tengok dia tak pinggang, tak angkat, order tak ambil. Dia duduk sembang dengan pelanggan. Pelanggan duduk, dia pun sembang, tanya dari mana, hendak ke mana. Dia tanya kerja apa je, Mak. Walau kerjanya ialah ambil order, hantar makanan, lak meja, sekian-sekian. Maksudnya bermanfaat. Tapi tak menghalang dia untuk sembang. Boleh sembang. Tapi sembang dia untuk menarik pelanggan. Tidak lebih pada itu. Sembang. Begitulah kita hidup kat dunia. Allah jadikan kita ibadat padanya. Tapi bila kita nilai 24 jam masa kita, akhirnya kita buat ni banyak sia-sia. Itu belum kira dosanya. Yang benar dengan Allah, yang benar dengan Allah berapa? Dia macam seorang, dia balik kampung. Dia kata nak jenguk mak, nak tengok mak. Dia pun baliklah kampung. Berapa hari awak nak balik kampung ni? 2 hari saya nak tengok mak. Okey, 2 hari ni saya tak adalah kuliah. Okey dah. Kita pun tak ada masalah ya. Awak nak tengok mak, bagus silaturahim. Dia pun balik, mak dia tak tengok. Dia kat lain. Dia pergi dekat sawah benda, ambil gambar, selfie situ. Nari, menyanyi kat situ. Dia jumpa kawan dia, jumpa kedai kopi. Dia pun balik tengok mak dia 2 minit. Lepas tu dia keluar lagi. Dia pergi pula kedai-kedai makan kampung dia. Pergi mari sungai, cari udang, cari itu, cari lauk. Lepas tu dia balik, jumpa mak dia minit. Mak dah nak balik dah. Apakah benar dia jenguk mak dia? Dia menggunakan perkataan saya balik jenguk mak. Wah, ayat jenguk mak ni besar. Ini kalau cakap dengan tok-tok guru, walaupun di display macam mana pun, dalam kehadiran sebut nak jenguk mak, dia akan kalah. Okey, bagus. Ini silaturahim. Ini benda yang perlu dijaga. Bukan wajib jaga. Tapi anehnya bila balik dia tak jenguk mak dia, jenguk orang lain. Tapi dia punya alasan nak jenguk mak. Macam anak kita bagi alasan nak mana pergi sekolah ni ayah, kita pun sebut pergi sekolah. Bijak anak aku. Bagus, minat dia belajar. Walau dia pergi sekolah pakat kawan-kawan dia sokok. Pakat kawan-kawan dia main dang haji. Misalnya, pergi sekolah. Bila kita tahu, kita akan kecewa dengan dia. Lama pergi sekolah. Tapi awak tak buat benda yang menjadi tuntutan sekolah. Yang sama juga saya kata orang beralasan balik kampung. Kata nak sambung silaturahim. Rupanya dia cari kedai-kedai makan. Itu je. Adik tak jenguk, abang tak jenguk, kakak tak jenguk. Tapi kata balik silaturahim. Dia bersilaturahim dengan tokai-tokai kedai. Bukan dengan adik-beradik. Jadi orang macam ni nampak buat benda sia-sia atau tidak? Tidak sebagaimana tujuan dan cita-cita dia. Kita atas dunia hamba Allah. Namanya hamba Allah. Cita-cita kita ialah menjadi hamba Allah. Mendapat redanya, mendapat syurganya. Dan Allah sibukkan kita dengan tanggungjawab ibadat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk dia beribadat padaku. Manusia ini bila mana dia beribadat, dia dah sibuk. Dalam Islam tak timbul orang Islam kata saya tak ada kerja lah. Kita dengan menjadi makmum 5 kali sehari dalam solat fardu kita sudah jadi sibuk. Kalau itu tuan-tuan bila pergi Mekah, rasa tak sibuk pergi Mekah? Rasa Ustaz, apa kerja kat Mekah? Jadi makmum. Pergi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Oh, sibuk. Macam tak sempat nak beli jubah. Kata kita. Di situ kita nampak, memang itu kesibukan kita. Orang Islam, bila mana dia tahu peranannya tadi, dia sudah menjadi orang yang sibuk dan menggunakan masanya begitu manfaat. Tuan-tuan tengok orang yang jaga solat 5 waktu berjemaah. Sibuk tak dia? Sibuk. Ni zuhur pukul 12.50 dah. 12.30 datang dah dia. Subuh pukul 5.40 katakan 5.20, 5.30 dah datang dia. Asar pukul 4 minit ni, pukul 4 dah datang dia. Maghrib misalnya dah datang. Dia dah sibuk, rutin jadual dia. Dia menjadi orang yang penuhi waktunya dengan ketaatan pada Allah. Sementara pula Allah bagi pahala, antara 2 solat ini Allah ampunkan dosa dia. Artinya kalau dia solat zuhur, kemudian solat asar, antara zuhur dan asar dia ada buat dosa dan sebagainya, Allah ampunkan. Kerana dia ikuti solat dengan solat. Dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-salawatul khams, dan salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Antara solat-solat itu ialah kafarah segala dosa yang dibuat antaranya, selagi mana ia bukan dosa besar. Kalau dosa besar dia kena ada taubat khusus. Kalau dosa kecil, maka dengan sebab kita solat zuhur, kita tunggu solat asar, diampunkan antaranya. Kita solat asar, kita tunggu solat maghrib, diampunkan antaranya. Bukan bila mana kita solat maghrib dan kita tunggu sampai isyak, kita dianggap berada dalam solat. Berada dalam solat, dan kita dianggap sebagai mendapat pahala riba. Riba ialah pahala orang yang duduk dekat kem-kem untuk menunggu musuh menyerang ataupun bagi mengawasi sempadan. Pahalanya berjalan walaupun dia dah mati. Pahala orang yang melakukan riba dipanggil murabit. Murabit ni ialah orang yang tunggu kat sempadan, tunggu tempat tertentu untuk menyekat kemarahan musuh atau ancaman musuh. Ini kalau dia mati, pahalanya berjalan sampai hari kiamat. Panggil murabit. Antara yang mendapat gelaran murabit yang disebut oleh Rasulullah, fazalikar ribat, orang yang mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan ke masjid atau berjalan tempat untuk dia berjemaah, maka dia solat maghrib, dia menunggu sampai isyak. Antaranya itu dia dianggap sedang bersolat. Maka lihat orang Islam sebenarnya kalau dia tengok konsep ibadat tadi menjadikan dia sibuk, tak buat benda-benda yang kosong. Tapi kita tengok diri kita, yang kita buat apa dia? Dari hubungan kita dengan Allah ada cacat celah. Kemudian pengisian kita dalam kehidupan banyak perkara sia-sia. Lalu malaikat merasa hairan untuk menulis dan mencatat semuanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, segerakan bertaubat. Tinggalkan dosa-dosa macam tu. Dosa macam mana? Pertama, dosa kerana kita tak benar dengan Allah. Tetapi bila kita bicarakan tentang sifat as-sidqu ma'allah, bersifat benar dengan Allah, dalam doa yang Allah ajar dalam suratul Isra ayat 80, Allah ajar kita doa ini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah ajar kita doa dengan doa ini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke pintu yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku daripada pintu keluar yang benar. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, jadikan bagiku di sisimu pertolongan, kekuatan dan pertolongan yang berterusan. Baik, ada 3 benda yang Allah ajar kita doa ni. Pertama, ya Allah, masukkan aku pada pintu kebenaran. Maksud pintu kebenaran ialah syurga. Dan maksud pintu kebenaran ialah taat pada Allah. Ya Allah, jadikan aku ni sentiasa masuk pintu-pintu taat. Mana namanya taat aku nak masuk? Wa imma benda yang bersifat taat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, atau umum, suatu yang menyempurnakan kebaikan. Apa yang menyempurnakan kebaikan? Kalau berkawan dengan fulan bin fulan, menyempurnakan kebaikan kita. Sebab dengan kawan dengan dia kita semangat buat ibadat. Dengan kawan dengan dia kita sentiasa dinasihat. Maka ini penyempurna kita panggil. Maka kita pun nak benda ni. Dan kan asbab kenderaan, sebab kita ada kenderaan ini, kita boleh menyempurnakan ibadat. Kita nak yang tu. Kerana duit harta ini kita sempurna ibadat, kita nak yang tu. Semua penyempurna ibadat kita nak ambil. Dipanggil ibadat khususi, ibadat umumi. Kita kata Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkan aku pada pintu yang benar, yakni pada ketaatan yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ya Allah, keluarkan aku daripada pintu yang benar. Maksudnya keluarkan aku daripada segala maksiat-maksiat, segala kemungkaran, segala kemurkaanmu ya Allah, dengan benar. Artinya aku kalau tinggal arak ni, tinggal betul-betul tinggal, bukan tinggal sebab tak ada stok. Aku ni tinggal judi, benar-benar tinggal, bukan sebab tinggal judi sebab kedai tu tutup lagi, cuti seminggu depa wali. Kita pun tak berjudi. Kenapa tak berjudi? Tutup kedai.
Tak, kita bukan. Kita tak nak berjudi sebab betul kita nak tinggalkan judi. Bukan kerana sebab lain. Kita tinggalkan rasuah benar-benar sebab kita benci pada rasuah. Bukan sebab tinggal rasuah, sebab dah ramai kena tangkap Ustaz, kita berjaga-jaga sekarang. Bukan. Saya benar-benar tinggalkan kerana dia dosa. Kita tinggalkan zina kerana benar-benar dia menjijikkan. Bukan tinggal zina sebab kita tak ada, sekarang tak ada dia punya tu. Tempat tu dah kena serbu. Tunggulah dulu. Bukan. Kita benar-benar tinggal maksiat dengan benar. Yang kita doakan kepada Allah, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ya Allah, keluarkan aku daripada pintu yang betul. Ini keluarkan aku daripada segala kemungkaran dengan betul aku keluar. Aku tak nak lagi. Tak nak lagi berjudi, tak nak lagi menarak, tak nak lagi rasuah, tak nak lagi tipu orang, tak nak lagi buli orang, tak nak semua benda-benda buruk yang Allah larang, Allah murka, yang mungkar. Kita tak nak buat. Waj'alli min ladunka, ya Allah, jadikan bagiku di sisimu sultanan, kekuatan. Tuan-tuan, nak buat kebaikan kena ada kuat. Nak tinggal kejahatan kena kuat. Kena pula kejahatan tadi jadi salah satu sumber pendapatan. Allah, nak kuat ni. Kita biasa berniaga menipu, tu banyak. Nak tinggal menipu. Kita biasa berniaga rasuah, projek banyak, nak tinggal benda tu. Kita tak kuat. Kita nak buat ibadat pun tak kuat. Tuan-tuan, nak bangun subuh, Allah tak kuat. Ada orang walaupun dah baik, kalau bab subuh, saat saya subuh ni tak boleh bangun, payah. Dah cuba dah, tetap terlambat. Ustaz kata tidur awal, kita dah tidur awal dah. Tapi bila masuk subuh lah, ni bergeluk dengan tilam ni, nak bangun tak nak bangun, nak bangun tak nak bangun. Kalau bangun mengantuk tu bawa tu sampai ke kuliah, saya ngantuk lagi Ustaz. Mujahadah ni. Artinya kita perlukan kekuatan. Tuan-tuan nak buat baik kena kuat. Tuan-tuan nak tinggal jahat pun kena kuat. Bukan senang nak tinggal jahat. Tuan-tuan, kita cakap dengan orang isap rokok, tanya pengalaman dia tinggalkan rokok, susah. Demam. Dia demam, dia macam demam kena COVID sebab tinggal rokok. Kita ingat kena COVID bukan sebab tinggal rokok. Muka pucat, macam nak mati lah. Sebab apa? Sebab tinggal rokok. Dia lawan. Bukan senang. Tanyalah orang rokok, nak tinggal rokok senang tak senang? Susah, payah. Dah habis fatwa ulama bagi. Kuliah asyik kena atas kepala dia je. Kadang-kadang dia ni khatib khutbah, tajuk haram merokok, dia pun isap rokok, baca juga. Bukan dia tak nak tinggal, dia dah lama nak tinggal, banyak kali. Bulan Ramadan dia dah berjaya, tapi maghrib nak rokok balik. Susah. Maka kita perlukan kekuatan dari Allah. Bila ada kekuatan, maka mudah tinggal rokok, tinggal arak, tinggal judi, tinggal perempuan. Ada seorang hamba Allah, dia kata, ustaz saya ni bagus masjid, surah bagus, tapi dia tak boleh tinggal satu benda. Satu benda tak boleh tinggal, dia pun sebut satu benda dia tak boleh tinggal. Dia siapa pengkat, dia tahu dia pergi kuliah dengar, dia pun tahu benda tu berdosa, kita ingatkan dia. Tapi yang ni saya tak boleh tinggal yang ni. Saya dah cuba macam-macam, kata dia. Saya dah buat itu, buat ini. Tak kuat. Dia katakan minta kekuatan dari Allah. Kita memang, Allah jadikan sifat kita, tuan-tuan, lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia lemah. Kenapa Allah ciptakan kita lemah? Supaya kita sentiasa bergantung pada Allah. Supaya kita tak jadi sombong. Supaya kita sentiasa melihat nikmat, pemeliharaan, penjagaan Allah. Tuan-tuan, kita, anak-anak kita tu, yang paling kita sayang siapa? Yang lemah sekali. Yang kanak-kanak tu, yang umur 2 tahun, 3 tahun. Kenapa kita sayang? Kita tahu dia lemah, dia ni kena dukung. Dia ni makan bersuap. Dia ni kena beritahu apa boleh makan, apa tak boleh makan. Dia pun sentiasa sebut nama kita, abah. Dia paling ceria sekali waktu sebut nama ayah dia. Kalau kita ada anak-anak, kalau anak-anak yang besar ni, kau sebut nama ayah dia tak ceria sangat, ayah. Dia macam, yelah, dia dah besar. Tapi anak-anak yang kecil ni, yang tuan-tuan ada anak 5-6 tahun, waktu dia sebut nama ayah, dia rasa gembira. Abah, dia jerit dia jauh, gembira. Umi, dia punya gembira, berlari dia. Jatuh berkali-kali, dia bangun. Mak ayah dia sayang tak dia? Sayang. Kenapa sayang dia? Pertama, dia zahirkan kelemahan dirinya. Yang kedua, kan dia sentiasa memanggil ayahnya dengan penuh kesungguhan dan kasih sayang.
kita dakap dia, kita peluk dia, kita dukung dia. Walau dia lemah, kita boleh pegang dia keliling satu pasar raya. Kita letak dia dalam troli, keliling satu mall yang besar. Walau dia kalau berjalan sendiri takkan mampu. Takkan mampu. Tapi kita dukungnya. Tetapi itu umpama kalau Allah sayang seorang hamba. Bila Allah sayang seorang hamba, kita bila panggil nama Allah rasa seronoknya, ya Allah. Bila kita bermunajat rasa gembiranya. Kita bila memohon pada Allah, rasa dekatnya kita dengan Allah. Maka dengan itu, dengan rasa sifat lemah kita pada Allah dan seronok kita menyebut nama Allah, seumpama saya beri tamsilan betapa gembiranya anak-anak kecil menyebut nama ayahnya. Gembira sangat-sangat. Menyebut nama ibunya. Tak ada benda yang paling jadi gembira melainkan bila dapat sebut nama ayahnya. Berkali-kali dia sebut, dia tak pernah jemu. Tapi yang rasa gagah ni anak-anak dah besar yang rasa gagah. Sebut nama ayah pun tak nak. Misalnya, kau ni tak ada telefon ayah ni, tak ada, sibuk siap. Telefon pun tak nak. Sebab dia rasa dia boleh buat sendiri. Akhirnya dia lemah yang tak boleh ditolong. Sebab dia tak pernah tunjukkan kelemahan depan ayahnya dan tidak tunjuk gembira menyebut nama ayahnya, apatah lagi menghubunginya. Maka orang ni, ayah tak apa, aku pun tak nak peduli dia. Pandai-pandailah dia. Dia jenguk pun tidak, telefon pun tidak. Cuba tuan-tuan bagi telefon tu ke anak kita, letak nombor kita, nescaya dia sentiasa telefon ayah. Telefon. Hatta sampai kita kata ni main telefon ke apa ni? Sebab kerapnya dia telefon ni. Sebab dia gembira dengan kita. Itulah umpama kita dengan Allah. Kita gembira dengan Allah, menyebut nama Allah, beribadat pada Allah. Sebab kita tahu kita lemah. Sebab itu kita doa, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan bagiku di sisimu pertolongan, kekuatan dan pertolongan. Biar Allah yang beri kekuatan. Tentu bila Allah beri kita kekuatan, kekuatan tu lain. Tapi kalau kita rasa kuat sendiri, kekuatan tu lain. Kita kalau rasa kuat sendiri, menyebabkan kita jadi sombong. Kita kalau rasa kuat sendiri, menyebabkan kita melanggar syariat. Kau mesti langgar syariat. Kita bila rasa kita kuat sendiri, menjadikan syaitan cepat masuk pada kita. Cepat syaitan masuk. Sebab siapa yang rasa kuat, maka syaitan berada bersamanya. Siapa yang rasa lemah, maka Allah bersama dia. Syaitan datang. Sebab itu datang riaknya, takaburnya. Tapi bila dia rasa lemah, ya Allah tolong aku, maka Allah datang. Dan rahmat Allah datang. Kita buat apa pun, kalau kita rasa gagah, Allah biarkan kita dengan kegagahan kita tu. Tak ke mana pun. Tapi kalau kita rasa lemah, Allah tak biarkan kita, melainkan Allah jaga kita. Waktu Nabi Allah Nuh AS, dia kena bina kapal. Dan dia bina kapal seorang. Kita bayangkan bina kapal seorang. Bukan kapal kecil duduk 2 orang. Kapal tu besar, yang sekira-kira muat seluruh yang beriman, bukan seluruh makhluk dan binatang. Tetapi kita kalau suruh buat kapal untuk gajah seekor je naik. Besar dah tempat tu. Sebab kalau kita ambil gajah tu, kerana semua binatang yang ada hari ni ialah binatang yang menaiki bahtera Nabi Nuh. Dan Allah perintahkan Nabi Nuh bawa setiap binatang sepasang. Kita ambil gajah sepasang 2 ekor, agak-agak lori berpetang tuan-tuan kena beli untuk 2 ekor gajah. Ni paling kurang besar lori mau 10 tan ni, berat gajah. Seekor gajah berat 3 tan katakan. Sebab Nabi Allah Nuh AS, dia tak diminta bawa 2 ekor anak gajah. Bukan. 2 gajah dewasa. Dia tak diperintahkan bawa 2 anak zirafah. Tapi 2 zirafah yang dewasa. Mana kalau bawa anak-anak belaka, gajah yang kecil sekali, zirafah kecil, maka bahtera tu pun kecil sebab bawa anak-anak. Tuan-tuan tak akan membiak binatang ni. Maka Allah suruh bawa binatang yang dah matang. Yang mereka akan menjadi binatang ni, binatang terbaik dari sudut menyebarkan zuriat lepas tu. Tuan-tuan bayangkan besar mana kapal tu agak-agak. Kalau tuan-tuan tengok, kita kena bawa 2 ekor gajah je, buat besar mana lori tuan-tuan kena beli. 2 ekor gajah, 2 ekor badak sumbu, 2 ekor zirapah, semua ambil 2 ekor. Jadi kita perlukan kendang besar.
Apatah lagi banyak, lagi besar, dengan setiap binatang yang besar-besar tadi. Tapi Nabi Nuh AS kena buat seorang, lemah, nak cari kayu, nak itu. Apa kata Allah? Wasna'il fulka bi'ayunina, binalah kapal ini dengan pemeliharaan kami. Tuan-tuan, pertama Nabi Allah Nuh AS rasa lemah, dia tak ada ilmu nak buat kapal tu. Sebab bentuk macam mana nak lalu air. Bukan, ya benar Nabi Allah Nuh AS Najjar, tukang kayu, tapi dia buat satu benda yang tak pernah orang tempoh dengan dia buat, kapal. Suruh buat kapal ni benda baru. Kapal ni untuk kegunaan dalam laut, dalam air. Kayu jenis apa yang timbul, yang kuat? Pertama Nabi Allah Nuh AS ilmu je tak tahu, maka rasa lemah. Yang kedua kekuatan pula. Walau ada ilmu nak kuat, nak pikul kayu seorang-seorang. Cuba tuan-tuan buat gazebo rumah tuan-tuan sebelah tu. Oh sahab, 4 bulan masuk buat, pegang kayu berat misalnya. Tu buat gazebo kecil je, buat tempat anak-anak main. Ketuk paku kena tangan, 5 paku 5 jari kena masuk buat. Kita tak biasa, kita tak reti, memang tak siap. Pertama Nabi Nuh AS, pengetahuan dia untuk buat sebesar itu kapal tak ada. Yang kedua kekuatan untuk buat benda tu juga tak ada. Tapi apa kata Allah dalam memberikan ketenangan kepada Nabi Nuh? Wasna'il fulka bi'ayunina, binalah kapal dengan ilmu yang kami ajar, dengan kekuatan yang kami berikan, dengan pemeliharaan. Sebab orang-orang yang anti Nabi Nuh ni, dia tengok Nabi Nuh buat apa, dia nak kacau. Dia nak kacau, dia nak usik, dia nak senda, even dia nak bakar kalau boleh. Mereka nak yang Nabi Nuh buat ni, mereka nak bakar. Bayangkan Nabi Nuh AS dakwah, lepas dakwah pergi buat kapal, dakwah sampai dalam tempoh panjang, sehingga siap kapal, maka berhenti tempoh dakwah. Tapi apa yang kita nak sebut daripada kisah Nabi Nuh AS? Nabi Nuh merasa lemah, maka datang pertolongan Allah. Sebab itu Nabi Allah Musa kata apa ketika mana Bani Israel kata, kalau dah kita habis dah kita dikepung depan laut, belakang tentera Firaun. Apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, tak akan, kerana bersamaku Allah yang akan bantu aku. Keyakinan yang tinggi. Walau tentera Firaun ni berkebuk belakang ni sedang mengejar Nabi Allah Musa di hadapan lautan yang tak menjanjikan apa-apa harapan. Laut depan, nak terjun ke laut ni memang matilah. Nak berenang jauh mana ni? Laut depan, nak berenang nak pergi mana? Nak kadang mereka tak tahu nak pergi mana berenang. Kalau pandai berenang, dengan bawa anak kecil, dengan bini, dengan perempuan uzur, ya Allah, tengok laut macam mana. Maka lihat Nabi Musa, dia mengetahui bila seorang itu merasa lemah dan bergantung pada Allah, maka dia kuat. Lepas tu Musa kata apa? Kalla, jangan berfikir demikian. Jangan berfikir kita kalah. Jangan berfikir juga musuh kuat. Inna ma'iya rabbi, kerana sentiasa bersama aku Tuhan. Yahdin, yang membimbing aku. Tapi bila manusia rasa lemah di hadapan Allah, maka Allah beri dia kekuatan. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa merendahkan dirinya pada Allah, maka Allah angkat dia. Tapi siapa yang rasa dia cukup dengan kekuatannya, Allah jatuhkan dia. Tetapi kita berniaga ke, kita jadi suami, jadi mak, jadi ayah, sentiasa rasa kita lemah di hadapan Allah. Dan doalah dengan doa ini, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan bagiku di sisimu kekuatan dan pertolongan. InsyaAllah kita akan kuat. Ini tak kuat Ustaz, nak kerja tanah 5 ekar seorang diri. Baca doa ini, orang kita kuat. Daripada menganggur kat rumah, baik kita buat kerja sikit, lama-lama siap. Tengok kerja tu, tengok kerja rasa banyaknya. Tengok pinggan kat dapur ni, ya Allah, banyak. Yang basuhnya seorang, yang makan 10 orang anak. Campur bapak je sekali. Sebelah. Lemah kita. Baca doa ini, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan dan pertolongan. InsyaAllah kita boleh basuh pinggan rumah kita, pinggan jiran sebelah pun kita tolong basuh.
Kuat. Ada orang dia kata, Ustaz, kadang-kadang kita lemah buat kerja baik seorang. Geng-geng kita ni semua letak jawatan. Tinggal kita seorang je kena buat baik ni. Dah benda buat baik tak ada gaji, memang ramai letak jawatan. Buat benda-benda kerja-kerja kebajikan. Orang yang istiqamah memang orang pilihan. Tapi ramai orang bila buat kerja sukarela, yang dia pun bukan naik pangkat ke dapat gaji, dia pun je cepat lemah. Tengok pula ni letak jawatan, ini pindah kawasan, kita makin lemah. Walau itu benda baik. Benda baik. Lemah. Saya kata pada dia, bila dia Ustaz, saya bila buat baik, tiba seorang lagi. Tinggal saya seorang. Pertama saya kata jangan mencela orang yang lari, ialah nak lari. Sebab kepahaman dia, kemampuan dia setakat tu. Manakala awak pula jangan mencontohi benda yang bukan benda yang baik. Tapi kita tak celalah lagi, apalah lari daripada perjuangan, kita tak cela dia. Dia mungkin ada kemampuan keuzuran sendiri, kita pun tak tahu. Pertama jangan mencela orang yang lari. Sebab kalau kita cela, last kali kita pun lari juga. Semua orang bila dicela orang, dia akan terjadi macam dicela orang tu. Sebab tu kita sentiasa hati-hati bila mencela orang. Setiap kali kita cela orang teruk, last kali kita teruk. Kita kata dia munafik, last kali kita munafik. Kita tak mengamalkan celaan orang. Kalau kita dalam sekelompok yang buat baik ni kerja-kerja kebajikan ni, yang ni lari tak jawatan, biarkan dia, tak apalah. Sebab mungkin kemampuan dia setakat tu. Kita tak perlu cela dia keluar. Ni semua tak nak pahala belaka ni, jangan. Kita yang ada pula jangan ikut dia. Habis Ustaz, saya selemah ni, saya seorang. Maka doa pada Allah. Barangkali Allah jadikan kamu seorang lebih bermanfaat daripada 10 orang sebelum ini. Allah beri pada kamu kekuatan orang-orang yang tinggalkan kamu. Akhirnya dia seorang mampu buat kerja 5-6 orang. Dan Allah jadikan bagi kamu itu pujian yang baik sebagai asbab penerimaan Allah. Akhirnya dia seorang, dia menarik orang baru yang lebih baik daripada orang yang meninggalkannya. Atau kalau orang yang tinggalkan datang balik dengan azam yang lebih baik daripada sebelum ditinggalkannya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kadang-kadang terpaksa buat baik seorang, jangan mencela orang tak bersama kita, tapi mohon pertolongan Allah. Last sekali kita akan dapati orang-orang yang datang itu jauh lebih baik daripada yang tinggalkan kita. Atau Allah berikan kepada kita kekuatan yang lebih baik daripada kekuatan kita sebelum ini. Kerja 3 orang kita boleh buat seorang. Alhamdulillah saya boleh buat seorang kerja ni. Kita lagi gembira, lagi seronok. Itu seorang diri je usahakan kebun 3-4 ekar. Dan ni semua lari tak? Tak apa saya buat. Sikit punya sikit, akhirnya alhamdulillah seorang. Akhirnya kita menjadi ikon, contoh pada orang lain. Kita membuka jalan orang lain untuk tidak berputus asa. Bila Allah Ta'ala nak angkat seseorang, Allah jadikan dia contoh tauladan pada orang lain. Itu tanda Allah angkat dia. Akhirnya dia jadi contoh. Antara itu satu, bila kita jadi contoh, itu jariah kita. So antara tanda jariah pahala, bila apa yang kita buat jadi contoh. Ini disebut dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk contoh yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang ikut dia sampai hari kiamat. Sehingga orang semua kata, saya ni nak contohi dia, dan dah dapat jariah. Saya nak ikut cara dia, macam mana dia boleh buat benda ni berjaya. Orang pun ikut cara kita, tanya kita dapat pahala jariah. Dan ini termasuk juga ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Sebab itu kita sentiasa kena rasa lemah. Kembali kepada kita katakan bersifat benar dengan Allah. Kita nak benar dengan Allah ini supaya apa yang dipesan oleh Syekh Abdul Qadir, malaikat rasa pelik perangai kita ni, cakap lain buat lain. Bukan kita punya catatan, semua benda sia-sia, bukan ketaatan. Tetapi kita nak, pertama yang saya sebut dia, kita doa pada Allah dengan doa yang Allah ajar dalam surah Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amalkan doa ini selalu, supaya saya katakan saya ada kekuatan buat baik, ada kekuatan tinggal benda jahat, sentiasa mendapat pertolongan dan kekuatan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang kita mesti bersifat benar, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Orang beriman, bertakwalah pada Allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang yang benar.
Allah sebut dalam Al-Quran, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau mereka benar dengan Allah, nescaya mereka akan dapat kebaikan semata-mata. Dan surah Muhammad ayat 21 kata Allah, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kita ni tuan-tuan kalau benar dengan Allah, maka Allah beri yang baik-baik belakang depan kita. Kita nak benar dengan Allah dalam apa? Dalam perkara mana? Kata ulama dalam 3 perkara kena benar dengan Allah. Yang pertama, iman kita pada Allah kena bersifat benar. Apa maksud iman pada Allah dengan kena sifat benar? Ya, kita kan beriman pada Allah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Maka iman kita, Allah yang bagi rezeki pada kita, menjadikan kita tak terlibat dengan khurafat, tak adalah main tangkal-mangkal ni, tak ada. Iman kita pada Allah benar. Saya dah buka kedai, saya beriman pada Allah yang memberi rezeki pada saya, yang memberi itu dan ini pada saya. Kalau orang tu tak beriman pada Allah, itu main bomo, main khurafat, ini main feng shui. Ada orang tanya, ustaz saya ni nak beli tanah, apa hukum saya menggunakan ilmu feng shui? Dia tak sebutlah feng shui secara macam tu. Maksudnya, ada orang ni ustaz, dia ada ilmu, dia tahu tanah ni sesuai tak sesuai, bagus tak bagus, ada gangguan tak gangguan, ada ong ke tak ada ong. Saya kata gini, kalau cerita tanah ada ong tak ada ong, pertama kita diajar oleh Nabi SAW. Kita masuk satu tempat baru, macam baca doa. Wa imma doa perlindungan daripada gangguan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa imma kita doakan kebaikan tempat kita baru beli. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku pohon kebaikan tempat ini dan kebaikan yang tercipta padanya, dan aku berlindung padamu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan yang tercipta padanya. Maka tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Kayaknya alhamdulillah dia berniaga, untung, tak ada masalah. Saya kata ada orang, dia punya kedai dalam hutan. Orang pergi. Orang pergi ni jauh-jauh. Berapa kilometer? 80 kilometer. Sikit lagi nak jamak kawasan. Dia pergi jauh. Pada keliling dia tak ada kedai lain. Rumah. Bila Allah nak bagi rezeki, lihat keimanan kita pada Allah. Ada orang kedainya kat bandar, sibuk, universiti sini, universiti sana, sibuk. Orang tak pergi juga. Tetapi kita yakin pada rezeki Allah. Kat mana pun kita niaga dan sebagainya, yakin pada rezeki Allah. Maka iman kita pada Allah yang benar tadi menyebabkan kita taklah buat benda-benda khurafat ni. Sebab ada kalangan orang Islam dia memang pakai feng shui punya orang. Kalau dia tunjuk, ini tanah tak ada orang, jangan beli. Ini sekian-sekian, ini sekian-sekian. Percaya betul dia. Syirik dia. Pada benda yang akan datang yang dia tak tahu. Tetapi kita bila benda esok pun kita tak tahu. Jangan cerita 10 tahun akan datang. Esok pun tak tahu. Kita cuma doa, ya Allah, mudah-mudahan esok ni baik. Tanah yang dulu orang kata tak naik air, tiba naik air. Sebab benda orang tak tahu. Terus satu ketika, ni cerita iman pada Allah benar. Namanya Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ni, isteri dia 4 orang. Anaknya ramai. Dia bisnes besar. Tapi di akhir-akhir bisnes dia down habis. Tapi dia ada sekeping tanah. Satu tanah. Tanah tu bukanlah tanah yang kita kata commercial land ke, atau tanah yang disebut segitiga emas ke benda. Satu tanah sekeping. Aku dekat nak mati, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu panggil anak yang sulung dia, namanya Abdullah bin Zubair, anak sulung daripada puluhan anak ni. Panggil, wahai anakku, aku ni ada hutang. Aku ada hutang, tolong bayar hutang aku. Kalau ayah pesan nak bagi duit 3-40 juta, okey juga, suruh bayar hutang. Penat anak. Aku ni ada hutang, tolong bayar hutang aku. Dan kalau sekiranya tak mampu bayar hutang, kamu minta tolong dengan tuan aku. Kata Abdullah, tuan? Ni macam ayah aku ni bukan hamba je. Siapa tuanmu, wahai ayahku? Allah, dia tuanku. Kalau sekiranya tak cukup duit bayar hutang, minta tolong dengan Tuhanku. Beritahu pada Tuhanku. Maka beliau pun wafat. Sebaik tinggal hutang. Berjuta tinggal hutang. Lepas tu dengan anak ramai, bini ramai. Datang Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni
anak saudara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau antara sahabat yang masuk Islam lambat, pada sekitar tahun 8 Hijrah. Ini seorang pemurah, Hakim bin Hizam. Dia pergi jumpa anak dia, wahai Abdullah, berapa banyak hutang yang ditinggalkan oleh saudaraku. Ini sahabat panggil saudaraku. Ini istilah yang sahabat-sahabat gunakan. Hei saudaraku, nak cukup rapat. Kita hey bro, bro. Nampak gangster. Itu boleh sebut bro, maknanya senang je panggil bro. Susah jangan ingat. Lagi tu. Ni wahai saudaraku, berapa hutang yang ditinggalkan oleh saudaraku? Maka Abdullah bin Zubair pun sebut sekian-sekian. Aku bayar separuh. Alayya bin nasf. Aku nak bayar separuh hutang dia. Banyak hutang separuh ni dia bayar. Tinggal lagi separuh. Abdullah bin Zubair tak ada cara lain. Memang tak ada aset melainkan tanah. Tapi duk tengok tanah tu, berapa sen harga tanah ni. Logiknya tanah tadi memang tak dapat cover hutang dia. Jangan kata nak beri, tinggalkan pusaka. Tapi dia tengok ayah dia kata, kalau tak cukup, minta tolong Tuhan aku, Tuhan aku. Dia pun solat dulu kan. Minta petunjuk pada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba tanahnya dibeli oleh seorang kaya dengan harga yang luar akal. Aku akan beli tanah ni. Maka bila mana dia beli tanah, bukan sekadar boleh dia bayar hutang. Akhirnya semua ibu-ibu dia semua mendapat harta yang menjadikan mereka kaya balik. Hanya cerita sekeping tanah. Dan satu keyakinan dan benar pada Allah. Imannya pada Allah. Bukan sekadar hutang dibayar. Bukan anak-anak dan isteri-isteri yang ditinggalkan dicukupkan oleh Allah. Sebab itu benar bila Allah Ta'ala kata, apabila kita ada Allah, maka cukuplah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah. Dia sebaik-baik wakil pada kita, sebaik-baik pembantu kita. Kadang-kadang ada urusan-urusan memang tak selesai. Macam mana nak selesai? Tengok anak pun tak boleh nak tolong ni. Anak kecil lagi, Allah sempurnakan. Kadang-kadang ada benda yang saya katakan kita tak mampu selesaikan. Lemah kita. Serah pada Allah, Allah selesaikan. Allah tunjuk jalan. Bila ada seorang hamba Allah, dia ada anak cacat. Tengok anak nangis dia. Saya kata, kenapa? Saya bimbang Ustaz, kalau saya mati dulu, siapa jaga anak saya? Itu kebimbangan saya. Kalau anak saya mati dulu, saya tak kisahlah. Sebab orang macam ni siapa nak jaga Ustaz? Anak cacat macam ini. Dia anak dia umur kat 20 tahun tapi cacat, tak boleh bangun. Umur kat 20 tapi tak boleh bangun. Yang dia takut. Yang dia takut sebagai seorang ibu, dia mati dan anak dia siapa peduli. Saya kata serah pada Allah. Bila Allah uji kita, Allah lebih mengetahui. Selang berapa lama, tiba dia datang saat anak saya dah meninggal dunia. Seolah-olah Allah jawab kebimbangan dia. Kebimbangan dia Allah jawab. Tuan-tuan, bila kita bimbang, kita serah pada Allah, Allah akan jawab kebimbangan kita. Sebab itu bila kita ada Allah, kita cukup. Kita ada Allah, kita akan cukup. Tapi kalau dalam diri kita tak ada Allah, kebimbangan tu menghantui kita sehingga menjadikan kita orang paling lemah dalam dunia. Jadi benar kita pada iman pada Allah. Yang kedua, benar kita pada taat pada Allah. Bila kita buat benda-benda taat ni, semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, biar dia benar. Benar macam mana? Ilmu tu betul. Bila semayang, biar betul lah tomak ninahnya betul, rukunnya betul, syaratnya betul. Bila kita bersedekah, harta diguna tu betul, bukan harta haram, bukan harta syubhah. Betul. Setiap panduan-panduan ibadat kita tadi berdasarkan kepada perintah dan berdasarkan kepada garis panduan dia. Ini dipanggil as-sidqu fit ta'at, benar dalam ketaatan pada Allah. Ini kiblat pun tak tahu mana satu kiblat. Rumah dia orang pergi, orang tanya, ni nak salat, saya nak salat, mana kiblat? Saya pun tak tahu kiblat mana. Habis buat semayang? Saya tak semayang. Kawan saya, kerja dia tukang cek kiblat. Dia buat satu program, pergi ke rumah-rumah taman untuk beritahu arah kiblat sebagai satu program kebajikan. Masuk rumah, cik, kita nak tanya, cik solat kau solat? Saya tak tahu. Solat tak? Tak solat. Dia kata hikmah dia buat program tu, ramai dia tahu tak solat. Sebab semua tak tahu kiblat dia arah mana rumah. Tak tahu sebab apa? Sebab tak solat.
Akhir dia beritahu, okey, ni arah kiblat. Setting, kemudian dia letak dia punya penanda tu dan dia punya waktu penentuan tadi. Dia kata, Ustaz, hikmah kita ke rumah tolong tunjuk kiblat. Akhirnya dia ni kita boleh beri ruang, kita ada ruang untuk tazkirah dia supaya solat. Contoh kadang-kadang kita nak tegur orang tak solat, tegur deret-deret, marah dia. Tegur dia nak cik, saya ni bahagian ni nak tolong cari kiblat rumah cik biar betul. Saya tahu cik dah menghadap kiblat, takut kiblat tu kurang tepat. Cik sama ni semayang ikut mana? Terkedu dia. Mana lah. Maka di situ ada peluang, bukan nak cari aib dia, bukan. Tapi itu strategi dakwah. Akhirnya kita tunjuk ni solat. Dia pun tunjuklah kiblat bagaimana. Oh, cik ni kiblat cik ni memang mengarah ke Baitul Maqdis sebenarnya. Cik ni pada permulaan Islam. Betul ni. Tapi lepas tu tak kena menghadap Kaabah. Sini kita cakap, kita ni penting kita menghadap supaya hati kita tenang, supaya kita sekian. Tetapi kita tak boleh tanya berapa tahun dah dia tak solat. Tak perlu. Tapi cukup kita tahu dia tak solat. Untuk apa? Untuk kita beri penjelasan, beri tunjuk ajar. Akhir dengan izin Allah, geng-geng ni mula terbuka untuk solat. Dia satu tazkirah yang ringkasnya. Tak kita jangan fikir kena ceramah 2 jam untuk orang Islam. Kalau benar kita nak sampaikan kebaikan, cukup 5 minit orang dapat kebaikan. Kalau benar, kita kena benar lah. Bukan kita nak hina orang, tak benar. Jadi siapa yang benar dalam taat, itu yang dituntut oleh Allah. Yang ketiga, benar dalam akhlak. Dan akhlak-akhlak kita ni, akhlak ni apa dia? Ilmu muamalat dengan manusia. Sebut je akhlak, maksudnya muamalat kita dengan manusia. Dan sentiasa kita dalam bermuamalat dengan manusia biar bersifat benar. Beri salam, jawab salam, ulur tangan, bersalaman, senyum, bertanya khabar, bertanya berita. Ini akhlak. Biar dia berdasarkan cara betul. Bila kita ziarah orang sakit, ini akhlak. Maka tahu cara ziarah. Ziarah banyakkan doa, jangan banyak sembang. Kawan tu sakit, dia ajak dia sembang. Ziarah orang sakit, jangan lama-lama. Biar dia ada masa untuk rehat dan tidur. Sebab dia sakit, dia nak rehat, nak tidur. Bila ada seorang hamba Allah, dia sakit. Saya kata, kenapa tak beritahu? Saya tak nak supaya takut orang ziarah saya. Jadi saya sibuk, saya pun tak boleh semayang. Saya pun tak boleh nak rehat. Dia sakit, dia cari hospital jauh-jauh. PA dia je tu. Kita tanya PA dia, kenapa tak boleh semua datang sembang panjang-panjang? Akhirnya dia jadi tak boleh rehat. Kat rumah tak boleh rehat, kat hospital tak boleh rehat. Ni kalau macam segini, saat saya boleh rehat dalam kubur je lah. Maksudnya orang datang betul-betul. Kita belajar adab. Belajar adab. Bila kita ziarah orang sakit, yang patut kita sebut pada orang sakit, doa. Moga Allah sembuhkan awak. Cukup. Dia dah gembira. Tak boleh tanya, ni macam mana kejadian ni? Kawan ni kena cerita pula sejam. 10 orang datang, 10 orang tanya. Tu ada. Dia jadi satu trend. Kita kan kalau pergi Mekah, dulu kan orang jarang pergi Mekah. Bila pergi Mekah, orang tanya hang Mekah. Lama seorang-seorang lepak. Patut dia makan kurma sebiji, 40 biji makan. Duk lama. Patut segelas air Zam-Zam. Pada dia seorang je habis botol air Zam-Zam. Kawan saya ni, kata Syekh, Ana penat ni. Kita awak ni, Ana rakam. Kemudian kalau orang tanya, nak buka tip. Toh. Ni dah penat cakap. Kata nakal juga cara tu. Ni geng-geng ni sama-sama universiti dulu. Sebab itu yang nak dengar ni dah rakam siap-siap ni. Cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita tahu akhlak, kita pergi rumah orang, tahu masanya bila. Kita bercakap, tahu benda nak cakap. Dan saya kata khusus kalau orang sakit, kita pun doa. Banyakkan doa. Ya Allah, moga Allah sembuhkan awak. Saya doakan. InsyaAllah dia akan gembira dengan ziarah kita. Gembira. Tapi kalau kita pergi, kita bebankan dia dengan soalan yang panjang lebar. Kita bebankan dia dengan cerita-cerita masalah orang lain pula. Sampai dia tertekan lagi. Tadi dia elok darah 140. Lepas kita keluar melawat dia, naik balik 108. Cerita masalah luar, dia kena fikir balik. Itu bukan cara kita. Kita tak cerita pun masalah pada dia. Orang sakit, jangan jumpa dia untuk cerita masalah lain. Sehingga dia kena fikir pula masalah tadi. Tadi ini akhlak. Jadi bila kita benar dalam iman pada Allah, benar dalam taat, benar dalam akhlak, maka ketika itulah Allah SWT memuji kita, memuliakan kita. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, in tasduqillah yasduqka
Kalau kamu benar dengan Allah, Allah akan benarkan kamu. Maksudnya amalan yang dibuat benar-benar kerana Allah, maka Allah jadikan pertama amalan itu diterima. Itu asasnya. Yang kedua, amalan itu memberi kesan dalam diri kita. Kalau jenis solat benar-benar cegah kemungkaran. Kalau jenis akhlak benar-benar menjadikan orang sayang pada kita. Kesan dia itu benar. Kalau kita sebut iman, benar-benar menjadikan kita orang paling kuat di dunia. Kuat, keyakinan kita teguh. Kalau orang kata ni ada jin bertendang lah, tak yakin. Ini izin Allah. Jadi kuat dia. Akhirnya orang tanya, tempat ni tak berhantu? Tak ada. Kenapa tak berhantu? Saya yakin Allah jaga. Jadi orang nampak dia kuat. Sebab kita kalau bergantung pada Allah, kita akan kuat. Bila kita benar dengan Allah dan pergantungan kita tadi, maka Allah akan benarkan kita. Artinya Allah Ta'ala akan tunjuk segala kesan perbuatan itu secara segera. Yang asas penerimaan itu, sampai saya kata kesan daripada dia. Kalau kita benar belajar ni benar, Allah jadikan kita cepat dapat ilmu. Betul. Belajar ingat. Kerana kita benar niat kita. Pada permulaan langkah seorang itu benar, kata para ulama, pada permulaan langkah seorang itu benar, maka Allah dah terima. First step kita tu benar, maka Allah terima. Kerana itu kita nak bersifat benar dengan Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, katanya, mendengar cakap aku tanda kamu ada iman. Kamu tak dengar cakap aku, kamu munafik. Kenapa? Yang suka nasihat ulama, ini orang beriman. Yang benci nasihat ulama, maka ini munafik. Kerana para ulama waris Nabi-Nabi. Yang benci Nabi-Nabi semua orang munafik. Tapi masih lagi nak mengaku Islam. Tapi benci pada nasihat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, yang kritik aku, yang kutuk aku, cuba timbang kamu dengan aku dengan syariat. Tuan-tuan kadang-kadang yang kritik tok guru, dia ni semayang pun tak lekat. Kritik. Yang kritik ni ulama masuk. Mungkin masih tak lagi yang kata orang ulama masuk. Ini ulama dunia. Mu semayang cukup tak? Tak cukup. Kita akan dapati di akhir zaman, yang berani mencela ulama ialah orang-orang yang tercela agama dalam diri dia. Tercela. Kalau dia tu baik macam ulama lain lah. Tak dia. Bila kita tengok orang yang kutuk ulama, pertama tengok dia siapa dan mencela. Dan ulama tu pula siapa? Ulama ni Masya Allah salat Jumaat tak pernah tinggal. Masya Allah qiyamul lail tak pernah tinggal. Tiba dia orang bawah ni senang pun penipu tu, ulama suk tu. Baik dia siapa? Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu yang tikam aku, yang hentam aku, yang kutuk aku, jangan bersembunyi di sebalik kepalsuan diri kamu. Jangan jadi pondan. Ni makhanis atau sebut mukhannas. Jangan duk pondang. Kadang-kadang dia punya profil pun muka arnak, tapi kutuk ulama. Profil dah pondan dah, penakut. Benar cakap tu. Senang nak saman misalnya. Terjadi budaya orang nak kutuk orang, profil tu fake account. Profil memang profil bukan dia lah, tu fake account. Aku kutuk. Ini sifat munafik. Tahu orang kalau dia pakai fake account, dia kutuk, kita dah tahu dia dah tak jujur dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita boleh terima perkataan dia? Kalau nak kritik orang baik, awak betulkan profil awak tu. Biar muka awak. Jangan muka bulu, muka dinding, muka awak. Biar muka awak. Biar kami tahu awak siapa. Sebab kami akan lihat keabsahan kritikan tadi. Kemudian biar kami tahu ini akaun betul. Dan akaun pun akaun fake. Yang lahir tahun 70, duk kata lahir tahun 2000. Kata orang dah menipu pada dirinya sendiri. Macam mana kita boleh percaya pada kritikannya? Kata Syekh Abdul Qadir mencela orang yang suka kritik ulama. Cuba timbang dirimu dengan diriku. Atau kita kata dengan bahasa lain, yang duk kritik-kritik ni, cuba timbang dirimu dengan mereka. Siapa kamu ni? Dan siapa mereka? Khususnya mereka-mereka yang dah meninggal dunia, meninggalkan jasa besar dengan karangan-karangan dan anak didik. Kita buat apa? Kita duk kritik-kritik, kita boleh buat apa? Tak buat apa-apa. Maka di sini bila Syekh Abdul Qadir menyebut, ini golongan-golongan pengecut yang bercakap banyak tapi tak buat apa-apa. Kelak Allah akan dedahkan temelang kamu. Tahu orang yang suka kritik orang baik, kelak Allah akan tunjuk keaibannya lebih berganda daripada keaiban orang lain. Kemudian akhir Syekh Abdul Qadir berdoa pada Allah, dan ini metodologi dakwah dan tazkirah dia. Moga Allah ampunkan kita semua. Moga Allah Ta'ala menjaga aib kita di dunia dan di akhirat.
Sebuah doa dalam bahasa Arab, wala tafdahna yaumal 'ardi 'alaika, ya Allah, jangan engkau buka keaiban kami pada hari dibentangkan amalan kami. Dan bila Allah tutup aib, berarti Allah ampunkan. Bila Allah buka aib kita, ada dua keadaan. Imam Allah jadikan ia sebagai pengajaran untuk kita berubah lebih baik, atau sebagai hukuman kerana kita tak pedulikan amaran Allah. Maka di situ, bila Allah bukakan aib dengan dua tujuan. Kalau Allah tutup, itu tanda Allah mengampunkan kita. Maka bersyukurlah kerana keaiban kita ditutup di dunia dan di akhirat. Bukan Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata dalam tawaf dia, ya Allah, kalau sekiranya keaibanku dibuka akhirat kelak, jadikan aku buta mataku, supaya aku tidak nampak, kan dek malu aku. Biar buta, biar aku tak nampak keaiban tadi, dek malu aku. Ini antara doa Syekh Abdul Qadir waktu dia tawaf Kaabah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.